Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid. Okey, diharapkan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sihat dan sejahtera selalu. Baiklah, untuk PDPR bagi mata pelajaran sains tahun 4, okey, pada hari ini iaitu 14 Julai, kita akan masuk kepada unit 3, okey, tajuk yang baru. Kita akan belajar berkenaan dengan haiwan. Okey, secara umumnya dalam topik ni, dalam tajuk haiwan ni, okey, murid akan belajar tentang dua benda yang besar, iaitu 3.1 organ pernafasan haiwan dan juga 3.2 haiwan vertebrata. Okey, so slide yang kedua ini adalah antara objektif pembelajaran pada hari ini. Apa yang murid akan dapat, okey, setelah selesai menonton video, okey, mengikuti kelas pada hari ini, okey, sesi kali ini. So, hari ini kita akan masuk kepada, okey, organ pernafasan haiwan. Okey, bila kita bercakap tentang organ pernafasan, okey, tak kisahlah sama ada untuk haiwan ataupun manusia, okey, organ pernafasan ni adalah organ yang digunakan untuk bernafas. So, kena ingat ya, organ yang digunakan untuk bernafas. So, organ yang digunakan untuk bernafas. Okey. Bila kita sebut organ pernafasan, okey, di situ kita terus dapat tahu, oh, dia sebenarnya ada kaitan dengan pertukaran gas. Okey, pertukaran di antara gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Okey. So, ini secara umum lah, kita recap saja. Cuma bezanya pada hari ini, murid-murid akan belajar, okey, akan ambil tahu tentang cara haiwan bernafas. So, kita pergi kepada organ yang pertama, okey. Haiwan yang bernafas menggunakan peparu, kebanyakannya adalah haiwan-haiwan yang tinggal di darat. Okey. Tapi, okey, kita akan tengok juga nanti, ada juga setengah haiwan walaupun dia hidup, dia tinggal di dalam air, tapi dia bernafas menggunakan peparu. Okey. Next, organ pernafasan yang kedua adalah insang. So, haiwan yang bernafas menggunakan insang, okey, adalah haiwan yang tinggal di dalam air ataupun istilah dia kita sebut sebagai haiwan atau hidupan akuatik. So, akuatik kat sini maksudnya samalah dengan haiwan yang tinggal dalam air. Okey. Kemudian kita pergi kepada organ pernafasan yang ketiga, iaitu haiwan yang bernafas menggunakan kulit lembap. Okey. Kebiasaannya untuk haiwan-haiwan yang tinggal di kawasan yang lembap, sebagai contoh di kawasan paya, di kawasan dalam tanah dan sebagainya. Dan okey, organ pernafasan yang keempat, okey, adalah spiracle. Okey, spiracle, okey. Kebiasaannya spiracle ni adalah organ pernafasan untuk serangga. Okey, dan spiracle ni adalah liang pernafasan ataupun lubang pernafasan yang terdapat di bahagian cuticle, iaitu di bahagian kulit luar, dekat bahagian badan serangga tu, dekat bahagian luar. Okey, di situlah terletaknya spiracle serangga. Okey, so kita akan tengok satu persatu. Okey, kita pergi kepada slide yang keempat. Okey, haiwan yang bernafas menggunakan peparu. Okey, tadi Ustaz sebutkan haiwan yang tinggal di darat. Okey, kemudian beberapa contoh haiwan yang tinggal dalam air tapi bernafas menggunakan peparu adalah penyu, ikan lumba-lumba, ikan paus dan juga kura-kura. Okey, ini adalah contoh yang biasalah. Okey. So, sama saja. Okey, apa fungsi peparu? Okey, peparu ni tak kisahlah peparu ke, insang ke, kulit lembap ke, spiracle ke, dia adalah organ pernafasan. Jadi, bila kita sebut organ pernafasan, tugas dia adalah untuk menukar, okey, tempat di mana berlakunya pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida ketika haiwan bernafas. Cuma beza dia ikut pada jenis haiwan lah. Okey. So, kalau paru-paru, okey, dia akan tukar oksigen yang disedut daripada udara kepada karbon dioksida ketika haiwan bernafas. Sama macam proses pernafasan manusia. Okey.
Okey, untuk haiwan yang tinggal di dalam air, sebagai contoh, penyu, ikan lumba-lumba, ikan paus, kura-kura dan sebagainya, okey. Biasanya, okey, haiwan-haiwan ni dia akan timbul di permukaan air, okey, ataupun kalau macam kura-kura dan penyu, dia akan pergi ke darat untuk orang kata ambil oksigen lah, ambil udara. Okey, ataupun timbul di permukaan air, okey. Dan paru-paru dia boleh simpan, okey, udara dalam tempoh yang sangat lama. So bila dah nak habis udara tu, biasanya mereka ni, haiwan-haiwan ni akan timbul di permukaan. Okey, next kita pergi kepada slide yang kelima, haiwan yang bernafas menggunakan insang. Okey, kalau haiwan yang bernafas menggunakan insang ni senang saja awak ingat. Okey, haiwan yang bernafas menggunakan insang ni tinggal di dalam air. Okey, macam mana nak ingat? Kita tengok. Okey, dekat sini. Sorry. Okey, insang bermula dengan huruf I. So, I pun ada huruf I. I untuk air dan juga insang. Okey, so antara haiwan yang bernafas menggunakan insang adalah ketam, udang dan juga ikan. Okey, dan macam-macam lagi lah haiwan yang tinggal di dalam air. Dan haiwan-haiwan ni, okey, contoh macam ketam, Ustaz, tapi ketam pun walaupun dia kadang-kadang naik dekat darat. Okey, memang dia boleh naik ke darat. Okey, sebab apa? Insang dia ni, okey, macam ketam contoh, insang dia boleh simpan udara, oksigen dalam tempoh yang lama. Okey, tapi bila dah habis, okey, lama-lama dia akan mati juga sebab organ pernafasan dia satu saja, iaitu insang. Okey, dan haiwan yang bernafas menggunakan insang ni, kita akan tengok bagaimana ikan dan juga haiwan-haiwan yang bernafas menggunakan insang ni, macam mana cara insang digunakan. So, apabila air masuk ke dalam mulut, okey, dalam contoh ni, kita ambil ikan. So, apabila air masuk ke dalam mulut ikan, dia akan mengalir dan dia akan lalu insang. Okey, dia akan keluar melalui insang dan akan masuk balik ikut mulut dan keluar melalui insang. Okey. So, dalam air sebenarnya ada oksigen. So, oksigen ni oksigen dalam air ni, okey, bila tiba dekat insang, dia akan bertukar tempat dengan karbon dioksida. So, oksigen ni akan diserap masuk ke dalam insang dan karbon dioksida akan disingkirkan keluar dengan air melalui insang. Okey, jadi sebab tu kenapa haiwan yang bernafas menggunakan insang ni tak boleh hidup lama dekat darat. Okey, dia mesti ada air yang mengalir untuk dia terus hidup. Okey. Next, kita akan sambung untuk slide haiwan yang bernafas menggunakan kulit lembap, okey, di video yang seterusnya, okey.